Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 16 Julai 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyertai program Sarawak Bermunajat peringkat negeri pada Khamis. Program yang diadakan di Masjid Jamek Negeri Sarawak itu turut dihadiri Menteri di Pejabat Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli, Menteri Muda Hal Ehwal Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS Datuk Misnu Taha. Acara telah dimulakan dengan solat fardu maghrib berjemaah diikuti dengan bacaan Yasin dan doa yang dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Program kemudiannya diteruskan dengan tazkirah yang telah disampaikan Mufti Negeri Sarawak Sahibus Samahah Datuk Kipli Yasin dan kemudiannya diteruskan dengan solat fardu isyak serta solat hajat berjemaah. Solat berjemaah dilaksanakan mengikut garis panduan ketat prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan termasuk penjarakan fizikal serta pemakaian pelitup muka ketika solat. Dalam pada itu, program sama turut diadakan serentak di masjid dan surau di seluruh negeri secara atas talian menerusi Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan aplikasi Zoom. Berita seterusnya, sebanyak 2,400 bakul makanan menerusi pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih diagihkan kepada golongan asnaf yang layak di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Muara Tuang dan Dun Setakan. Ahli Parlimen Kota Semerahan, Rubiah Wang berkata, masing-masing sebanyak 1,200 bakul makanan diagihkan di kedua-dua konstituensi berkenaan. Bercakap selepas menyampaikan bantuan bakul makanan secara simbolik di Kampung Muara Tuang pada Khamis, beliau memberitahu antara kampung yang terlibat bagi penyerahan simbolik tersebut adalah Kampung Muara Tuang, Kampung Keranji, Kampung Setakan Cina dan Kampung Sidarut. Dan harapan saya kepada penerima-penerima untuk menggunakan bantuan ini sebaik yang mungkin, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan tekanan dan stres akibat pandemik COVID-19. Dan untuk makluman semua, bantuan kita lebih bersasar. Kita memilih berdasarkan daftar yang disediakan oleh pegawai daerah, berdasarkan daftar IKC, daftar kebajikan dan juga kemiskinan bandar daripada NPKS. Dalam pada itu, Pegawai Daerah Samarahan Anwar Daan mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan Kerajaan Persekutuan menerusi pakej bantuan pemulih khususnya di kawasan Parlimen Kota Semerahan. Saya harap dengan adanya bantuan sebegini sedikit sebanyak dapat meringankan beban penduduk kampung khususnya di Kota Semerahan kerana pandemik COVID-19 ini yang masih menular di negara kita. Berikut pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng Datuk Dr. Juanda Jaya telah menyampaikan cek peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM222,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di Igan dan Matu pada Rabu. Di Dewan Masyarakat Pergau Matu, beliau menyerahkan cek berjumlah RM113,000 kepada 28 JKKK seperti tertera. Sementara itu, di Pejabat Daerah Kecil Igan, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Igan dan Sekolah Kebangsaan SK Igan, beliau menyerahkan cek berjumlah RM109,000 kepada 12 penerima. Penerima peruntukan tersebut adalah seperti tertera. Dalam pada itu, Datuk Dr. Juanda ketika ditemui UKAS berharap peruntukan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. MRP yang kita agihkan kepada pihak JKK, pihak NGO dan siapa sahaja pihak
pada peringkat masyarakat adalah dengan tujuan untuk memudahkan perkhidmatan JKK, jawatankuasa, NGO yang ada di kawasan dan ada di kampung. Duit MRP berkenaan di samping untuk pengurusan organisasi, ia juga perlu digunakan bagi membantu kebajikan penduduk kampung secara kecil-kecilan. Kita mahu dengan ada sedikit peruntukan seperti ini, kegiatan pihak JKK, kemudahan dan kebajikan penduduk kampung akan dapat dibantu serta-merta apabila berlaku sesuatu keperluan pada peringkat masyarakat di akar umbi. Pada majlis yang sama, Datuk Dr. Juanda turut menyempurnakan majlis penyampaian watikah, pelantikan dan akad sumpah Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng 2021. KMKK yang baharu adalah seperti berikut. Manakala KMKK yang menerima sijil pelantikan semula pula seperti berikut. Datuk Dr. Juanda ketika ditemui menyifatkan tanggungjawab KMKK amat penting sebagai jambatan antara kerajaan dan rakyat di peringkat akar umbi. Kita berharap ketua-ketua masyarakat yang baru dilantik akan berkhidmat dengan jujur, dengan penuh berdedikasi, memastikan apa sahaja bantuan daripada pihak kerajaan itu diperolehi oleh rakyat, apa sahaja permasalahan di peringkat akar umbi dapat diangkat kepada pihak atasan agar keselesaan kehidupan rakyat itu terus dipertingkatkan. Saya suka mengingatkan ketua-ketua masyarakat kita bahawa amanah memimpin masyarakat di peringkat kampung, di rumah panjang adalah suatu amanah yang berat. Tetapi apabila wujud semangat kerjasama di antara ahli jawatankuasa penduduk kampung, sudah pasti beban dan amanah itu akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. UKAS berkesempatan menemubual penghulu baharu Kampung Tian Matu, Saleh Napi yang menganggap kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai amanah yang perlu dijalankan dengan penuh dedikasi. Saya berikrarlah menjalankan tugas ini dengan penuh kerelaan dan komitmen yang tinggi. Dan oleh kerana saya ini baru dilantik menjadi penghulu, saya berterima kasih jugalah kepada Yang Berhormat ADUN 44 Jemoreng, Datuk Dr. Juanda Jaya dan kepada pegawai daerah yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk melantik saya sebagai seorang penghulu di Kampung Tian. Dan dengan ini saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh dedikasi dan komitmen yang tinggi. Bagi Ketua Kaum Loba Balu Matu, Hapsah Basni, beliau akan memberi komitmen tinggi untuk menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hapsah binti Basni mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB dan pihak pejabat daerah atas lantikan saya sebagai Ketua Kaum Kampung Loba Balu Matu. InsyaAllah walaupun masih muda, saya akan menjalankan amanah ini dengan lebih bertanggungjawab. Di Bintulu, orang ramai yang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 dalam tempoh 2 bulan dan ke atas akan dikecualikan daripada ujian calitan COVID-19 bagi memasuki bahagian itu. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, Jack Aman Luat berkata, keputusan itu dibuat semasa mesyuarat penyelarasan Pelan Pemulihan Negara PPN fasa kedua. Bagaimanapun, keputusan itu akan dikaji semula pada akhir bulan Julai bergantung kepada situasi jangkitan COVID-19 di bahagian Bintulu. Jawatankuasa telah pun bersetuju agar dosa yang telah pun mendapat 2 suntikan ataupun 2 doses yang hendak datang ke Bintulu, those coming out, coming from outside Bintulu yang hendak ke Bintulu, dan kita cadangkan kelonggaran diberikan kepada mereka.
Beliau berkata demikian dalam sidang media JPBB Bintulu pada Khamis. Tambah Jack lagi, sesiapa yang ingin keluar melalui atau transit di Bintulu tidak perlu menjalani ujian calitan COVID-19. Dalam pada itu, permit polis masih diperlukan untuk pergerakan antara daerah kerana di bawah PPN fasa kedua, merentas daerah masih tidak dibenarkan. Dalam perkembangan lain, Jack yang juga residen bahagian Bintulu memberitahu JPBB Bintulu telah mencadangkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk membuka kembali sektor ekonomi. Cuma dari segi waktu aktiviti dibenarkan bagi sektor ekonomi, kita masih kekal untuk tempoh daripada jam 6 pagi hingga 9 malam. Itu kita cadangkan because bagi state SOP ia adalah daripada jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Tapi untuk Bintulu kita masih kekalkan hingga 9 malam. Turut dicadangkan jumlah maksimum penumpang yang dibenarkan dalam kenderaan persendirian adalah seramai 3 orang sahaja. Selanjutnya, keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA peringkat sijil, asasi dan diploma serta ijazah sarjana muda Seni Bina Universiti Teknologi Mara UiTM bagi lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM diumumkan pada Jumaat jam 12 tengah hari. Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam kenyataan media pada Khamis berkata, keputusan boleh disemak secara dalam talian di pautan seperti tertera. Tambah kenyataan sama, pengesahan setuju terima tawaran dan surat tawaran boleh dicetak mulai Sabtu ini hingga 26 Julai ini di laman web Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan ILKA. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan IPTA dan ILKA pada hari yang sama. Calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh 10 hari seperti dinyatakan. Ujar KPT lagi, hanya pemohon yang gagal dan mendapat tawaran program sijil sahaja boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online bagi kemasukan ke Universiti Awam dan Politeknik di pautan seperti berikut. Rayuan ke Kolej Komuniti dan ILKA pula boleh diajukan terus ke institusi berkenaan tanpa melalui UPU online. Menurut kenyataan itu, tawaran tempat bagi sesi akademik 2021-2022, muktamad dan sebarang permohonan pertukaran tidak dibenarkan. Dasar pemilihan rayuan pelajar tertakluk kekosongan tempat yang ditawarkan mengikut program pengajian selepas pendaftaran pelajar baru selesai dilaksanakan. Beralih ke laporan COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membenarkan premis makan beroperasi secara dine-in berkuat kuasa pada Jumaat. Menurut kenyataan medianya pada Khamis, hanya operator termasuk semua pekerja yang telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksinasi COVID-19 dibenarkan beroperasi secara dine-in. Garis panduan prosedur operasi standard SOP terperinci boleh dimuat turun melalui laman web rasmi MLGH seperti berikut. Sehubungan itu, JPBN Sarawak memberi amaran tegas kepada semua sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi untuk sentiasa mematuhi SOP yang sedang berkuat kuasa. Turut menjelaskan pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan untuk menutup serta-merta premis makanan selama 14 hari jika berlaku penularan kes positif di premis yang dibenarkan beroperasi, dan kos-kos saringan dan sanitasi akan ditanggung operator atau pemilik premis. JPBN Sarawak juga akan mengambil tindakan mengenakan kompaun jika operator dan pekerja gagal mematuhi SOP yang ditetapkan.
Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 363 kes positif baru COVID-19 dicatatkan di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhannya meningkat kepada 70,228 kes. Kes-kes positif COVID-19 ini dikesan di 20 daerah dan berikut adalah perinciannya. Dalam peringkat itu, 4 kes kematian turut dilaporkan pada Khamis melibatkan 3 lelaki dan seorang wanita yang berumur dalam lingkungan 35 hingga 78 tahun. Selain daripada itu, kluster Salak Land Kuching dan kluster Sebayur Semarahan telah diisytiharkan sebagai kluster baru. Manakala 2 kluster telah diisytihar tamat, iaitu kluster Semanok Estate dan kluster Ulu Sangan di Tatau. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.